dan bersama dengan kita anak-anak pelajar daripada 4 buah madrasah Akademi Tahfiz Masjid Subang, daripada Nur Tarim Tanjung Karang, daripada Al-Bayan, Masya-Allah, Al-Hijrah. Moga-moga kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berhimpun kita pada pagi ini melainkan untuk meraihkan, menyatakan kegembiraan kita dengan kelahiran junjungan besar baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersama dengan kita tetamu jemputan kita istimewa khas, iaitu Al-Fadhil Ustaz Da'i Fuad, hafizahullah. Moga-moga diberikan kesihatan yang baik, diberikan kekuatan untuk terus mengajarkan agama, berdakwah, menyampaikan akidah yang benar, menyampaikan segala kebaikan seperti mana yang diajar baginda Rasulullah disampaikan kepada kita semua, insya-Allah. Dari pagi ini tak nak membuang masa kita nak dengarkan tausiah khas daripada Al-Fadhil Ustaz. Moga-moga kita hari ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Masuk kita dalam bulan Rabiul Awal, tak ada lain melainkan menambahkan kecintaan, kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi alhamdulillah, pelajar-pelajar pun dah berarak dari pagi tadi, dah berselawat. Tinggallah masa untuk kita mendengarkan sedikit tausiah, supaya balik nanti kita tak balik kosong. Setelah kita berselawat, dah basah lisan kita, kita pun dah berarak, keluar peluh kita. Tak keluar peluh kita melainkan untuk meraihkan kegembiraan kepada kelahiran Rasulullah SAW. Jadi kejap lagi kita ada tausiah. Jadi pelajar-pelajar yang dirahmati Allah SWT, nanti boleh salin, mana ada pensel, mana ada buku boleh salin. Mutiara-mutiara ilmu-ilmu yang bakal disampaikan. Tidaklah saya mengenal Da'i Fuad ini melainkan dia, Masya Allah, himmah daripada sekolah lagi. Daripada sekolah masuk ke alam universiti, masuk kepada program Da'i Millennial, Masya Allah. Kan? Ini orangnya Masya Allah. Daripada sekolah lagi memang dah fikir sahabat-sahabat dia, fikir masyarakat, inilah dia. Walaupun orang dia kecil, kan? Kecil-kecil cili padi, Masya Allah. Jadi insya Allah bersama dengan kita juga Ustaz Salami, asatizah daripada yang lain. Moga-moga dirahmati Allah SWT. Amin. Jadi insya-Allah dipersilakan Al-Fadhil Ustaz, falyatafaddal mashkur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hadina ila siratikal mustaqim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا والعدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. رب يسر ولا تعسر. رب تمن بالخير. المحترم العالم علماء في هذا المكان المبارك، صاحب الفضيلة سيد الأستاذ والأستاذة وكلكم جماعة، Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada waktu duha ini Allah Taala memberikan ruang untuk kita bersama-sama meletakkan perasaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada waktu yang sedemikian juga, Allahumma salli ala Muhammad, saya memberikan salam hormat kepada para asatizah, ibu dan ayah, anak-anak, adik-adik yang berada pada waktu duha yang berkat ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada waktu duha ini mendapatkan pandangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diletakkan hub, yakni cinta, supaya kita kekal berada di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Quran, dalam surah Al-Isra, kata Tuhan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memberikan keputusan supaya kamu jangan menyembah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat bakti kepada kedua orang tuamu. Allah meletakkan dua perkara para ulama tafsir membahaskan berkenaan tentang apabila Allah bercakap jangan buat syirik,
Allah gabungkan dengan keadaan supaya jangan kita lupa untuk berbakti kepada orang tua kita. Meletakkan betapa besarnya peranan ibu dan ayah kita dalam kehidupan. Supaya kita menghargai mereka dan berjuang juga untuk mereka. Supaya kita beriman kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Itulah di antara ciri anak-anak yang akan berjaya dunia akhirat. Jangan hidup sedap dulu sebelum berkhidmat untuk mak. Jangan hidup sedap dulu sebelum berkhidmat untuk ayah. Gunakanlah ilmu-ilmu yang kita peroleh para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beriman kepada Allah dan berbakti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan meletakkan orang tua kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan disebutkan lagi kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Imam At-Tabari ketika mana mentafsirkan ayat ini menjadi perbincangan di antara ulama berkaitan tentang rahmat. Adakah rahmat Allah ataupun rahmat yang Allah letakkan kepada Nabi Muhammad hanya menyeliputi orang-orang Muslim saja? Imam Tabari kata tidak. Kata Al-Imam At-Tabari, Allah menghantarkan Nabi Muhammad menjadikan rahmat yang besar kepada orang Islam termasuk orang kafir. Bahkan kalau ada orang kata, Ustaz, ini Nabi Muhammad resis. Nabi tak resis. Apa dalilnya? Nabi berkahwin dengan Safiyah binti Huyai, yang bapaknya itu adalah ketua orang Yahudi yang melawan Nabi Muhammad SAW. Ada pula orang kata, orang yang sambut maulid Nabi ni sama macam Abu Lahab. Orang yang cakap macam ini kerana dia tak ada cinta dan dia tak faham. Abu Lahab tak sambut. Abu Lahab yang disambut adalah maulid Muhammad. Kita menyambut maulidur Rasul, beda. Abu Lahab menyambut kelahiran Muhammad, adakah pula kita menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada orang samakan, tak sama. Kerana Abu Lahab memang tak bersedia menerima Rasul. Tetapi kita, Allahumma salli ala Muhammad, bukan menyambut maulid Muhammad, tetapi kita menyambut maulidur Rasul, yakni kelahiran Rasul yang terakhir buat umat. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad. Perkara ini bahkan disepakatkan oleh majoriti para ulama daripada pelbagai aliran tentang keharusannya untuk kita meletakkan dan gembira dengan rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, cinta ni kita tak boleh paksa orang mencintai sesuatu kalau dia tak cinta. Kita tak boleh minta orang sayang sesuatu kalau dia tak sayang. Namun Allahumma salli ala Muhammad, pada saat ketika ini kita kena berazam bahawa kitalah orang yang akan meletakkan kekuatan kepada agama kita supaya kita menjadi aset-aset terbaik untuk dipertaruhkan agama. Supaya agama ini, Allahumma salli ala Muhammad, tetap dimuliakan dan tetap mendapat tempat. Ayuhal mustami'un al-kiram, bila kita sambut, bila kita meraihkan Rasulullah, kita kena faham Nabi Muhammad berhadapan dengan dua musuh yang paling kuat. Bercakap tentang musuh, musuh dakwah yang paling kuat sebenarnya bukan Nabi Muhammad. Musuh yang paling kuat dalam dakwah adalah musuh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebab Nabi Musa mempunyai musuh di kalangan para pemerintah. Fir'aun, raja. Qarun, orang paling kaya. Haman, menteri yang paling hebat. Jadi lawan bagi Nabi Musa siapa? Raja. Lawan bagi Nabi Musa siapa? Orang paling kaya. Lawan bagi Nabi Musa adalah menteri. Tak sama dengan lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lawan Nabi Muhammad ini berat untuk jiwa Nabi. Kenapa? Kerana ada dua. Yang pertama namanya Abu Lahab, yang kedua namanya Abu Jahal. Ini kita sebut yang paling acap kali popular. Dua ini
Abu Lahab itu adalah bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Manakala Abu Jahal pula adalah merupakan sepupu kepada bapa Nabi Muhammad. Artinya, yang lawan dakwah Nabi Muhammad adalah ahli keluarga Nabi Muhammad sendiri. Jadi siapa yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan, ahli keluarga tak sokong dia berjuang untuk agama Allah, jangan derita saudara. Jangan putus asa. Ada ahli keluarga yang pandang rendah, pandang enteng tentang kekuatan agama ini, jangan kecil hati. Sebab Nabi Muhammad dulu berjuang pun, dua musuh paling popular menentangnya tak lain tak bukan itu adalah dua musuh yang dia kenal, iaitu Abu Lahab dan juga Abu Jahal. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita bercakap Allahumma salli ala Muhammad tentang perjuangan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ni hidup dia berat. Pada umur 53 tahun ditekan, Nabi hijrah atas dasar maqasid syariah. Nabi pindah ke Madinatul Munawwarah bukan sebab takut dibuli. Kalau nak kata buli, patut Nabi pindah lagi awal. Dah kalau kena buli, pindah lagi awal. Tetapi Nabi kembali tak lama. 53 tahun Nabi keluar, 54 tahun berlakunya perang Badar. Waktu umur Nabi Muhammad SAW. Saya nak bagi tahu apa? Nabi Muhammad berperang dengan perang yang besar bermula umur 50-an. Sebab itu sebenarnya masuk umur 50-an bukan waktu rehat, tapi waktu untuk mempertahankan agama Allah. Bukan waktu saya dah penat. Tak boleh penat. Bertambah umur, kena bertambah kerja keras untuk agama. Nabi mula dakwah, tiba-tiba masuk 54 tahun Nabi kena perang Badar dan berhadapan dengan musuh yang kuat dan getir. Maka sebab itu Allahumma salli ala Muhammad. Abu Lahab ini banyak orang tahu bahawa dia sangat kuat melawan Nabi, tapi orang tak maklum macam mana cara dia mati. Abu Lahab ini Allahumma salli ala Muhammad dinyatakan dalam Al-Quran dengan jelas kebobrokannya. Adik-adik sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada, itu adalah ayat yang bercakap tentang siapa? Abu Lahab. Dia orang yang banyak duit, tapi dia tak join perang Badar. Kenapa? Sebab waktu itu Abu Lahab dah mula sakit. Umur Nabi 54 tahun, Abu Lahab patut dia nak datang perang Badar, tapi dia sakit. Yang ada duduk dengan dia pada ketika itu adalah Abu Rafi' dan juga Ummu Fadl yang merupakan isteri kepada Abbas. Dan waktu itulah bila Abu Sufyan balik dalam perang Badar, Abu Sufyan bagi tahu kepada Abu Lahab, tadi dalam perang Badar aku nampak ada askar naik kuda dan pakai jubah sepertinya berwarna putih. Dan waktu itu apa yang berlangsung? Abu Sufyan cerita, umat Islam membunuh kita seperti mana mereka betul-betul membenci kita. Abu Lahab yang sedang sakit duduk, dia marah sangat. Last sekali dia kata, siapa yang datang berkuda memakai jubah putih itu? Kata Abu Lahab kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan kata, aku tak tahu. Aku tak tahu. Tiba-tiba hamba kepadanya sebut, itu adalah malaikat. Waktu itu Abu Lahab perasan, rupa-rupanya hambanya itu telah pun masuk Islam. Abu Lahab ambil dengan tangannya walaupun uzur, memukul muka hambanya sehingga berdarah. Dan waktu itulah Allahumma salli ala Muhammad, Ummu Fadl, dia tengok Allahumma salli ala Muhammad bahawa lama-lama kalau biarkan Abu Lahab memukul, mati budak ni. Dia ambil kayu, dia pukul kepala Abu Lahab berkali-kali, 1, 2, 3, 4. Pukul sampai berdarah kepala Abu Lahab, menyebabkan nanah. Dan nanah yang berada pada kepala Abu Lahab masuk pada hari yang ke-7, Abu Lahab mati. Dia mati dalam keadaan 3 hari jenazahnya tidak diuruskan, ayuhal mustami'unil kiram. Busuk. 3 hari mayat Abu Lahab tidak diuruskan. Sehingga pada saat ketika itu, seluruh daripada masyarakat Arab sendiri
tak sudi untuk menguruskan orang-orang yang sombong dan bongkak lagi angkuh melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya saudara, Abu Lahab dia kalah apabila dia mati lepas dia dengar berita kita menang dalam Badar. Lepas itu Abu Jahal pula mati dalam perang Badar. Abu Jahal ni sebelum namanya Abu Jahal, namanya adalah Abu Al-Hakam, iaitu bapa yang cerdik. Tapi oleh kerana banyak sangat benda yang tak patut dibuat, tukarlah pula nama jadi Abu, jangan sebut Abu Ging pula. Abu, bukan Abu Jah, Abu Jahal. Abu apa dia adik? Abu Jahal. Jangan sebut Abu Mayat pula. Dulu pandai, tapi bila dapat syariat dia tak sudi terima. Jadi Abu Jahal pula mati dalam perang tersebut. Dibunuh, disakiti, Allahumma salli ala Muhammad, oleh adik-adik tingkatan 1, tingkatan 2. Oleh Muaz dan juga Muawiz yang pada ketika itu umurnya adalah 13 dan 14 tahun. Jadi yang umur 13-14 tahun ni kalian boleh kalahkan musuh yang paling kuat. Sepertinya Abu Jahal. Cumanya pada perakhirannya, ketika mana Muaz cuba melibas, namun libasan tersebut tidak mengena, dan libasan itu terkena pada kuda Abu Jahal, tumbang jatuh. Dan mereka cuba melibas Abu Jahal. Abu Jahal kaki kanannya terlibas dan terputus. Menyebabkan waktu itu Allahumma shalli ala Muhammad, dengan kaki Abu Jahal yang terputus, dia masih bernyawa, belum mati tapi terbaring. Nabi panggil Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, kau pergi cari Abu Jahal. Pergi cari Abu Jahal. Akhirnya pada saat ketika itu diambilkan pedang dan nak bunuh Abu Jahal. Abu Jahal kata, Allahumma shalli ala Muhammad, Ibnu Mas'ud kata, kamu ini telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Abu Jahal jawab balik, dengan apa aku dihina? Adakah dengan aku jumpa kamu? Adakah dengan aku akan dibunuh oleh kamu? Dia masih belagak walaupun nak mati, tuan-tuan. Akhirnya Ibnu Mas'ud menyelesaikan nyawa Abu Jahal. Siapa Ibnu Mas'ud? Orang yang miskin tetapi berjuang untuk agama Allah. Jadi apa yang kita faham? Cuba pada saat ketika itu saya nak cerita apa yang berlaku. Muawiz mati syahid, tapi Muaz terkulai layu tangannya waktu itu, terkena libasan oleh Ikrimah yang merupakan anak kepada Abu Jahal. Maksud dia apa? Tingkatan 1, tingkatan 2, saudara belajar betul-betul, tambah ilmu betul-betul. Jangan takut dengan kehancuran. Entum nak duduk sebelah Nabi tak? Berapa ramai yang nak duduk sebelah Nabi sebut Allahu Akbar? Tak cukup padu tu. Berapa ramai yang nak duduk sebelah Nabi sebut Allahu Akbar? Allahu Akbar. Saya nak bagi tahu, kita melalui banyak cara boleh belajar. Tapi saya nak bagi tahu pada waktu duha ni, siapa yang hidup dengan Nabi dan dia mati pun sebelah Nabi. Abu Bakar bin Abu Bakar Abdul Rahman ini yang merupakan anak Abu Bakar, Allahumma shalli ala Muhammad, pada 2 perang pertama Islam, Badar dan juga Uhud, Abdul Rahman duduk pada side musuh. Sebenarnya anak Abu Bakar As-Siddiq pada 2 perang yang awal ada duduk di kalangan musuh. Tapi Abu Bakar tak kecewa dengan anak dia. Dia tetap dakwah, dia tetap usaha. Abdul Rahman bin Abu Bakar, dia masuk Islam setelah mana perjanjian Hudaibiyah. Bila dengar perjanjian Hudaibiyah, dia masuk Islam. Dan akhirnya dia berjuang di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi anak Abu Bakar? Abdullah bin Abu Bakar. Diuji dengan cinta kepada isteri sampai tak keluar berjuang. Abu Bakar rasa tertekan, tapi Abu Bakar terus mendidik anaknya. Akhirnya anaknya pun kembali kepada agama. Siapa lagi? Anaknya Muhammad bin Abu Bakar. Dia ada 6 orang anak, 3 lelaki, 3 perempuan. Anaknya juga berjuang di atas jalan agama Allah.
Saya nak bagi tahu Abu Bakar ni apa yang dia tak kena hina. Orang kata dia pedofilia sebab setuju menyerahkan Aisyah yang kecil kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar serahkan hartanya kepada agama Allah, menyerahkan tengkuknya kepada Allah, menyerahkan keluarganya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak bagi tahu, di atas semua keperitan Saidina Abu Bakar As-Siddiq, maka Allah muliakan dia dengan banyak cara. Macam mana antara cara Allah muliakan dia? Antaranya Allah bagi dekat Abu Bakar 3 menantu lelaki yang ketiga-tiganya cukup hebat. Siapa 3 menantu lelaki Abu Bakar? Pertamanya, kalau kita bercakap berkenaan tentang Asma binti Abu Bakar, berkahwin dengan siapa? Dengan Zubair Al-Awwam, Mubashirin bil Jannah, yang telah dijaminkan untuk dapat masuk ke syurga Allah Ta'ala. Seronok tak ibu-ibu kalau dapat menantu yang confirm dapat masuk syurga? Seronok ayah-ayah. Kita kalau dapat menantu yang kerja kerajaan pun bangga. Ustaz, menantu saya kerja kerajaan, insentif 2,500 tak termasuk basic. Kenaikan gaji setiap tahun insya-Allah. Dan insya-Allah dia mempunyai elawan perumahan. Selain daripada itu, dia juga akan cepat kembali ke rahmatullah. Cukup main bangga dapat anak kalau kerja kerajaan. Bayangkanlah kalau dapat menantu yang dijamin syurga. Tak cukup dengan itu, Allah ganti juga kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan anaknya Ummu Kalsum berkahwin dengan Talhah Ubaidillah. Talhah Ubaidillah pun merupakan orang yang dijamin syurga. Tak cukup itu lagi, Aisyah radhiyallahu anha dapat pula berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu Allah SWT Muhammad, Allah balas kepada Abu Bakar dengan dapat 3 menantu lelaki yang semua dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak bagi tahu, itulah perjuangan yang amat-amat dahsyat. Sebab itu ketika mana kita faham dalam setiap perbuatan kita, kita ni kena memuliakan Nabi. Tuan-tuan, Nabi tak sama macam orang biasa, tak sama. Nabi lahir dalam keadaan sudah pun berkhatan, dah sunat. Riwayat yang kata Nabi lahir dah sunat adalah dibawa oleh Abu Hurairah dan juga Anas ibn Malik. Itu riwayat yang sahih. Riwayat yang dhaif adalah yang menyatakan bahawa Abdul Muttalib yang sunat Nabi Muhammad SAW. Tetapi riwayat yang kuat walaupun punya khilaf yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan telah pun berkhatan. Kenapa? Sebab riwayat yang dibawa oleh Abu Hurairah dan Anas bin Malik menceritakan kepada kita bahawa Allah menutup aib Nabi Muhammad. Tak nak bagi orang yang tak patut untuk tengok aurat Nabi Muhammad SAW. Tak nak bagi. Jadi Nabi Muhammad tak perlu pergi klinik kita, klinik kamu dan klinik kalian. Tak perlu beratur Allahumma shalli ala Muhammad macam kita. Klinik segera, tapi masuk tak segera sangat. Klinik keluarga, tapi harga macam harga member. Kalau patut klinik keluarga, hanya keluarga. Tapi Allahumma shalli ala Muhammad harganya keras. Ya? Tapi sekeras-keras harga klinik, keras lagi Allahumma shalli ala Muhammad. Malah nak cakap tuan-tuan. Kelah lagi. Payah nak cakap. Barang yang dicari-cari oleh ramai orang hari ni. Yang faham-faham, tak faham sudah. Dia ada 2 jenis. Import, tak import, tempatan. Tak tempatan, diimport. Jadi sebab itu saya nak beritahu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Maka ianya berjuang sehabis daya dan memberikan kekuatan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar dapat kekuatan itu. Sebab itu saya nak nyatakan di sini ayuhal mustami'un al-kiram, maka bila mana Abu Bakar beribadah dan wirid yang banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meletakkan perasaannya, maka dia pun sendiri telah pun
lunak dengan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bagi tahu bahawa ketika mana Abu Lahab dan Abu Jahal tumbang dan mati, mereka mati dalam keadaan yang hina dan kafir. Mereka mati dalam keadaan yang membelakangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kena faham bahawa, Ustaz, kenapa Nabi hebat? Nabi hijrah 53, Nabi pergi perang Badar umur 54, Nabi masuk perang Uhud umur 55, Nabi masuk perang Khandaq umur 57, Nabi masuk perang Khaybar umur 58. Umur 50-an Nabi banyak perang. Tapi kenapa Nabi tak kena sakit jantung? Adakah sebab pernah pergi ke IJN, Institut Jantung Negara, ataupun sebab makan squat emotion? Tidak. Apa sebab Nabi tak kena sakit jantung? Banyak. Yang pertamanya, kalau kita buka dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kerana Nabi Muhammad SAW suka untuk ambil ataupun makan satu bijiran yang disebutkan sebagai barli. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan minum barli, tuan-tuan makan barli, sebenarnya barli itu adalah sunnah. Dan apakah kelebihan minum ataupun makan barli ni? Disebut oleh banyak kajian-kajian dietitian bahawa dengan barli dia mampu untuk menolak major ataupun minor serangan jantung. Sebab itu siapa yang ada sakit jantung, bagi dia minum barli. Jangan pula lepas ni peniaga dengar ceramah Ustaz Taif Fuad, dia suruh pula Bali, tuan-tuan. Dia call Ustaz, Bali dia tak ada. Siapa suruh Ustaz ceramah katanya? Tuan-tuan sekalian, dan barli, Allahumma salli ala Muhammad, dia bantu sejukkan badan kita. Cuma kalau kita minum barli, letak gula sintetik, tak kisahlah premium ke tak premium, lama-lama sakit balik. Jadi Ustaz, macam mana kalau saya tak nak guna gula? Boleh gantikan dengan madu kalau nak ada manis. Cumanya selain daripada itu, apa lagi Ustaz yang buatkan Nabi kuat dan hebat? Nabi selain daripada jantung Nabi sihat, sebab Nabi suka bijirin yang nama dia barli, Nabi makan, jantung Nabi kuat. Apa lagi yang menyebabkan Nabi sihat dan Nabi tak kena serangan jantung? Sebab yang keduanya, Allahumma salli ala Muhammad, antaranya Nabi suka untuk minum khal, yakni cuka, ataupun disebut sebagai cuka kurma. Cuka ni tuan-tuan dah digunakan untuk rawatan sejak zaman Babylon lagi. Lama yang Nabi minum antaranya cuka kurma. Bila kita buka dalam kitab Ibn Sina, Ibn Sina puji cuka. Dia kata, cuka Allahumma salli ala Muhammad boleh potong kolesterol. Bahkan antara yang lain, Allahumma salli ala Muhammad boleh untuk memudahkan pencernaan. Afwan, bahkan kalau kita buka dalam American Dietitian, mereka sebut bahawa apabila salur galur darah ini baik, maka pada saat ketika itu ada kualiti dalam kehidupan. Maka dua hal. Sebab itu Nabi fit. Kita tak berapa fit. Kita banyaknya fat, tuan-tuan. Dan tak sama dengan Nabi. Nabi fit, kita fat. Ya? Orang suruh kita pergi gym, dia pergi gym. Orang kata kamu nak sihat, kamu kena pergi main gym. Dia salah dengar. Dia dengar kena main gym. Udahnya dia pergi main gym, tuan-tuan. Orang kata waktu maghrib tutup pintu. Dia dengar waktu tabligh tutup pintu. Jadi bila waktu tabligh datang, dia tutup pintu, tuan-tuan. Pasal salah dengar. Sebab itu kalau dengar ceramah, dengar betul-betul tabligh ke maghrib. Tutup pintu waktu maghrib. Kadang-kadang kawan tabligh dia bagi salam, Assalamualaikum. Dia jawab kat dalam, Waalaikumsalam, saya tak ada kat rumah. Poning kepala tabligh tu, dia kata,
Aku tak ada masa nak pening kepala kata. Member dia bagi Panadol. Bagi Panadol, lagi satu gusi dia dah mula bengkak, guna sesedai. Pasal dah penat bercakap, berbuih-buih mulut berdakwah. Tak sampai-sampai. Jadi sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, dakwah ini maka Nabi buat dengan begitu dahsyat. Nabi ambil cupah. Selain daripada itu, apa vitamin C yang Nabi ambil? Kalau kita macam-macam vitamin kita ambil daripada urin. Kita makan pil. Kita makan gula ataupun apa? Gula buahan. Tapi Allahumma salli ala Muhammad, vitamin C yang Nabi ambil adalah daripada buah labu. Buah labu ni dalam 100 mg dia ada lebih sekitar 36.6 mg vitamin C. Sebab itu Nabi sihat. Sebenarnya kalau Nabi tidak diracun ketika mana dia Khaybar, Allah, kalau Nabi tak diracun, racun itu sebab untuk Nabi meninggal dunia. Tetapi kalau tidak diracun, menggunakan cara hidup Nabi, kalau kita buat, kita boleh panjang umur tuan-tuan. Tapi ada banyak juga masalah bila umur panjang. Contoh di Jepun. Di Jepun saudara, puluhan ribu rakyatnya berumur 100 tahun ke atas. Dah macam dinosaur tua. Oleh kerana di Jepun mengamalkan makanan sihat, rakyat dia semua sihat. Kita je terkinja-kinja pergi makan samyang tu. Terkinja-kinja makan tak apa ke benda tuan-tuan makan. Asalkan trending dalgona. Mula-mula makan dalgona, lama-lama gone terus tuan-tuan. Itulah masalah tu. Tapi apa yang berlaku? Nabi sihat. Cuma atas takdir Allah. Makan daging yang beracun itu pun mukjizat Nabi, daging boleh bercakap tuan-tuan. Tuan-tuan pernah makan tak daging bercakap? Tak pernah tuan-tuan. Ustaz pun tak pernah. Ustaz, saya tadi tengah makan, tiba-tiba daging tu cakap, dah makan jangan lupa bayar. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Tak pernah lagi daging bersembang ajak kita bersembang. Adik-adik, kau pernah bersembang dengan daging? Kalau pernah adik, maksudnya tinggal 2 Jumaat lagi. Betul-betul tinggal 2 Jumaat lagi. Jadi sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, itu kekuatan yang mesti kita faham bahawa Allah mentakdirkan Nabi Muhammad meninggal. Sebab itu sebenarnya umur 60 ke 70 tuan-tuan memang target mati je, jangan target panjang lagi. Betul. Kau jangan gelak. Tuan-tuan target mati umur tu je. Jangan target ustaz. Kenapa ustaz? Saya kalau boleh nak panjang umur lagi, kenapa? Saya nak main golf. Saya ustaz, Allahumma salli ala Muhammad, karaoke lagu belum habis kita. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kita kena faham bahawa kita ingin meletakkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meletakkan kasih kita kepada Allah, bahkan tidak sama sekali kita menolak keburukan dalam kehidupan. Nabi ajar kita banyak buat benda baik. Antaranya dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan kepada kita, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Maksud dia apa? Orang yang menguruskan nasib para janda dan orang-orang miskin seperti berjuang di atas jalan Allah. Pasal tu tuan-tuan, janda banyak orang jaga. Duda tak ada siapa pula nak tolong. Tapi jangan pula tuan-tuan tolong janda sampai tuan-tuan menjandakan orang rumah tuan-tuan. Itu masalah pula tu. Cuma saya kadang-kadang kesian. Kalau saya pergi program dengan wakil rakyat, banyak program dia bantuan kepada ibu tunggal. Tak ada bantuan kepada bapa tunggal, tak ada tuan-tuan. Yang ada bantuan kepada bapa tunggul. Tak sama tunggal dengan tunggul tuan-tuan. Bapaknya tunggul. Jadi sebab itu saya nak beritahu bahawa
besok lusa, kalaulah saya jadi menteri, saya akan wujudkan Kementerian Pembangunan Lelaki dan Keluarga. Dik, kau bayangkanlah bertukar-tukar menteri, asyik yang ada Kementerian Pembangunan Wanita, lelaki tak bangun-bangun. Lelaki tak bangun-bangun. Sebab itu Allah SWT Muhammad, kita kena bangunkan laki-laki. Supaya lelaki, saya nak beritahu, waktu PKP hari itu, yang banyak orang bunuh diri, lelaki ke perempuan? Lelaki ke perempuan? Lelaki. Pasal lelaki, dia pening nak bayar sewa rumah macam mana, nak bayar kos macam mana. Orang perempuan waktu tu tengah buat apa? Dia tengah cuba resepi baru. Sebab dia masuk grup kat Facebook, masak apa tak jadi hari ni. PKP. Bukan nak cakap apa, tapi orang yang pening pasal nafkah ni siapa? Lelaki ya. Sebab itu orang lelaki ni Allah Ta'ala uji dia dengan banyak kekuatan, tetapi Allah akan berikan kepadanya keyakinan. Cuma saya nak bagi tahu secara umum, tolong mana-mana orang susah, tolong orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti mana kamu berjuang di atas jalan agama Allah. Bukan itu saja, bahkan disebutkan lagi pada kita, wa kal qa'imil ladzi la yafturu wa qas-sa'imil ladzi la yuftiru. Bahkan disebutkan kepada kita, bahkan orang yang tolong orang begitu juga orang susah ni, siapa yang dia banyak tolong orang susah adalah seperti mana orang tersebut dia solat dan terus menerus tidak berhenti. Orang yang tolong orang susah juga adalah seperti mana orang yang berpuasa terus menerus tidak berbuka. Sebab itu kita doa kepada Allah agar Allah berikan kita kekayaan yang banyak, agar kita boleh tolong lebih ramai orang. Amin ya Rabbal. Tak, Allah bagi kekayaan banyak, Allah Ta'ala bagi ilmu yang banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Supaya dengan ilmu, supaya dengan kekayaan kita boleh tolong ramai orang. Tapi jangan biarkan kekayaan masuk dalam hati kita. Sebab apabila kekayaan masuk dalam hati kita, maka akan ada banyak musibah yang akan datang. Sebab itu ada doa supaya tak masuk dalam hati kita apa dunia ni. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia pada tanganku ya Allah, wa la taj'alha fi qulubina, dan jangan jadikan dunia itu berada pada hatiku ya Allah. Kata Imam Hasan Al-Basri, mencintai dunia adalah ibu kepada segala kemaksiatan. Sebab itu dunia ni beban tuan-tuan. Sebab itu bila saya bagi tahu orang, ustaz bila nak meninggal, saya kata saya nak mati kalau boleh as soon as possible. Kau tahu tak adik apa maksud dia? Itu bahasa kampung Pandan. Kalau boleh lebih cepat nak meninggal dunia. Kalau boleh dapat mati syahid cepat. Sebab ke atas dunia ni, kalau kita tak berjuang tuan-tuan, kerja kita macam beruk. Tapi belum tentu beruk pun tuan-tuan, dia berjuang untuk cari makanan untuk anak dia. Satu kadang-kadang dia rembat Maggi budak-budak ni kat asrama. Kadang-kadang Allahumma salli ala Muhammad, dia pergi cari makan. Tapi sebab itu saya nak bagi tahu, Allahumma ja'alid dunya fi aidina ya Allah. Biarkanlah dunia itu aku urus pada tanganku. Dia berhenti sampai tangan je tuan-tuan. Berhenti sampai tangan je. Dia takkan dapat naik sampai masuk ke dalam hati kita. Sampai masuk ke dalam jiwa kita. Sebab antara yang disebut oleh Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, dia kata apa? Bila kita ambil uduk, perasan tak? Kita ambil uduk pada kawasan-kawasan di penghujung tubuh badan kita. Hujung kaki, hujung tangan, hujung kepala. Padahal tuan-tuan, yang kentutnya dekat punggung. Kenapa tak basuh punggung? Kenapa kita pergi basuh tangan, kaki? Allahumma salli ala Muhammad. Banyak sebab dia. Antaranya bahkan disebutkan lagi pada kita oleh Al-Ghazali rahimahullah,
bahawa tempat yang diambil wuduk itu akan bercahaya nanti di hari akhirat. Dan kita akan dipanggil pada saat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang begitu jelas betapa apabila kita mendapatkan rahmat dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kita akan bahagia dan kita akan merasai cinta yang besar, merasai cinta yang indah dan merasai cinta yang cukup mulia, yakni cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jangan biarkan hidup kita ni ada banyak masalah. Tuan-tuan tahu tak? Dalam hidup kita ni ada 4 kerisauan manusia yang semuanya berfikir tak habis. Ada berapa jenis kerisauan? 4. Pertama sekali, manusia risau dengan rezeki. Manusia ni dia punya risau tentang rezeki, kadang-kadang susah nak tidur malam. Dia bangun balik. Yang kedua, manusia risau dengan zon. Apa dia? Sangkaan orang lain kepada dia. Banyak manusia, dia risau dengan sangkaan manusia. Apalah akan jadi kepada orang? Apa akan jadi kepada aku? Bagaimana pandangan manusia kepada aku? Kenapa? Sebab pemikirannya menghala kepada pandangan manusia. Dia tak menghala pemikirannya pada Allah. Saudara, cukuplah Allah pandang kita sebagai orang berguna atas dunia ni. Kalaupun seluruh manusia memijak kita, selagi mana kita belum cukup menghancurkan perasaan kita untuk agama, kita belum pejuang, tuan-tuan. Selagi mana kita belum menghancurkan tengkuk kita, tubuh badan kita untuk agama, selagi itu kita belum buat yang terbaik. Tiba-tiba kita minta supaya kita duduk macam mana Abu Bakar dapat duduk sebelah Nabi Muhammad SAW. Kita kena sudi terima apa yang Abu Bakar terima agar kita dapat apa yang Abu Bakar dapat. Faham tu? Terima apa yang Abu Bakar terima, baru kita boleh dapat apa yang Abu Bakar dapat. Abu Bakar terima ribuan hujatan. Abu Bakar terima ribuan kritikan. Abu Bakar terima lemahnya dalam semua genap. Tetapi apa yang Abu Bakar dapat? Anak-anaknya dapat menantu soleh, dia dapat hidup Allahumma salli ala Muhammad di sebelah Nabi, mati di sebelah Nabi, berjuang dengan Nabi, berhijrah dengan Nabi. Bahkan sebenarnya kalau orang tanya saya, dalam banyak-banyak ceramah tentang cinta kepada Nabi, orang yang paling layak untuk bagi kuliah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab Abu Bakar lah yang mengajarkan kita cinta yang paling agung, yakni cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kena faham bahawa satu orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia nak sampai kepada Allah, maka dia kena sampai dengan hati yang kuat, dengan hati yang jelas, supaya dia kekal kepada Allah. Jadi manusia ni dia risau tentang rezeki. Yang kedua, dia risau tentang zon, sangkaan manusia. Yang ketiga, dia risau tentang umur. Berapa ramai di antara kita yang banding-bandingkan umur dengan pencapaian masing-masing. Umur kamu berapa? Oh, umur kamu begini, kamu dapat begitu. Umur kamu berapa? Saudara, kita berada pada perjalanan kita sendiri, tidak bersaing. Kita bersaing dengan diri kita yang dulu, bukan dengan diri orang lain. Kita bersaing dengan kita 3 tahun lepas, 2 tahun lepas, 4 tahun lepas. Kerana kita ingin menjadi versi yang terbaik pada tubuh badan kita. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita kena faham bahawa apabila seseorang yang meletakkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan itulah yang akan bawa ada cinta yang paling besar. Jadi itu yang ketiganya. Yang keempat, manusia risau tentang masa depan. Majoriti daripada kita fikir, ustaz, masa depan ni apa nak jadi? Budak-budak belajar tahfiz, tapi mak ayah ni semua dah yakin ada masa depan. Orang tanya, ustaz, budak-budak belajar agama ni, tuan-tuan, sekarang ni cabaran kita
bukan tak cukup orang belajar agama. Cabaran kita adalah banyak orang belajar agama jadi pandai, tapi yang lebih dahsyat memandai-mandai. Hari ni kita, Allahumma salli ala Muhammad, tidak berhadapan dengan masalah anti hadis. Hari ni kita berhadapan dengan orang yang anti hadis hasan, anti hadis dhaif. Kita bertukar. Dulu kita terpaksa berhadapan dengan Jabariyah, Qadariyah, itu semua firqah dulu. Tak kuat dah hari ni. Aliran yang mula masuk pada hari ni. Ada orang kata, Ustaz, Bukhari, kalau kata Al-Imam Bukhari rahimahullah, dia terima hadis sahih, Ustaz, dia tak terima hadis dhaif. Salah. Dia tak letak hadis dhaif, tak letak hadis hasan dalam sahih Bukhari, tapi dia letak dalam kitab yang lain, Al-Adab Mufrad. Artinya dia terima hadis hasan, dia terima hadis dhaif. Cuma himpunannya tidak dihimpunkan dalam sahih Bukhari. Sebab itu kita kena faham. Dan dia hafal ratusan ribu hadis. Sebab itu saya nak bagi tahu, muhaddisin, orang yang ada kekuatan dalam hadis, dia bukan mufaqih, dia bukan orang faqih. Orang faqih ni atas dia mampu faham dalil dan dia mampu mengeluarkan hukum daripada dalil. Dan dia mampu bina mazhab. Dia mampu bina mazhab. Tetapi dalam kehebatan para ulama kita, antaranya contoh Imam Nawawi pun yang mampu untuk buat mazhab pada hakikatnya, tapi tetap duduk di belakang mazhab Al-Imam Syafi'i. Nabi ajar kita banyak hal, tuan-tuan. Jadi kita selesai tadi 4 kerisauan dulu tadi. Apa itu? Risau tentang rezeki, risau tentang zon, pandangan manusia, risau tentang umur, risau tentang masa depan. Jadi adik-adik jangan risau tentang masa depan. Dik, yang banyak kencing manis hari ni ustaz-ustaz. Yang banyak kena gaut hari ni ustaz-ustaz. Pasal banyak ustaz-ustaz terlebih makan. Habis kuliah makan kambing. Lepas makan kambing dia tak sedawa, dia mengembek. Dia mengembek. Rezekinya mewah. Tapi bukan dunia yang kita cari. Orang agama kena ada dunia untuk menjadi kekuatan kita memperjuangkan akhirat, supaya agama ni tak dipandang miskin dan enteng. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang ketuanan Islam. Mana ada ketuanan itu dalam keadaan miskin. Nak jadi tuan di negeri, di tanah air ini, mesti jadi kaya, mesti ada harta. Kita bercakap tentang ketuanan, tapi kita tak ada kekuatan. Sebab itu ketuanan kita tak dihormati. Sebab makanan pun dipegang oleh orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka dia boleh membuli orang-orang miskin. Dia boleh buli orang susah. Dek, belajar agama betul-betul, sehingga kamu sedar bahawa kamu mesti jadi Sayyidina Osman yang akan datang untuk perkasa ekonomi umat Islam. Islam ni kita ada banyak masalah hari ni. LGBT, kerosakan umat, perpecahan umat, kekuatan umat dah tak kuat, ekonomi umat Islam dah tak kuat, perpecahan dah tak kuat. Tapi rugi apabila orang cerdik pandai, sarjana dalam Islam pada hari ini sibuk. Yang dia bercakapnya tentang masalah kunut, yang dia bercakapnya tentang masalah maulid. Patutlah umat ni tak membangun, kerana sarjananya balah, sibuk. Dia tak fikir apa cara kita nak tolong orang miskin jadi kaya raya, apa caranya supaya kita kembali dihormati, apa caranya supaya negeri dan daerah-daerah ini kembali kuat. Bila para sarjana tak berfikir dengan cara yang patut dia berfikir, akhirnya apa yang berlaku? Sudan pecah belah, Libya pecah belah, Suria pecah belah, Lebanon pecah belah, Yaman pecah belah. Siap ada proksi lagi oleh negara Islam yang lain. Saudara cuba bayangkan,
kalaulah khutbah Jumaat yang berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bercakap seperti ini, agak-agak umat Islam akan kuat ke tak kuat? Kalau di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi bercakap soal umat Islam kena bersepadu, utamakan perniagaan di antara negara umat Islam dengan negara umat Islam, bukan utamakan perniagaan yang besar-besar diberikan di antara negara umat Islam dengan negara kafir yang banyak bully Iraq, bully Afghanistan, negara pembuli umat. Di situ ada perniagaan yang besar dengan dia. Bukan begitu. Tetapi seharusnya Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita mempunyai akidah yang jitu, itu sebenarnya masalah yang harus kita selesaikan. Jadi sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, selagi hidup selesaikan masalah, supaya bila kita mati masalah tak banyak. Selagi hidup biar sihat, jangan sakit. Bila mati, mati terus. Saya bagi tahu satu, kita hidup betul-betul, makan betul-betul sebab nak sihat. Kalau mati, terpulang pada Allah. Kita berjuang, bekerja betul-betul supaya kita ada harta, membangunkan jiwa kita, tapi kita tak gunakan harta untuk masuk dalam hati kita. Apa nasib rezeki, terpulang pada Allah. Yang penting kita kerja keras. Kita belajar betul-betul. Berapa banyak juzuk boleh dapat, serah pada Allah. Tapi tidak ada satu detik pun kita futur. Kita mengaji sungguh-sungguh, berjuang betul-betul, masa depan serah pada Allah. Tapi kita bekerja, tambah soft skill, tambah ilmu, kemahiran, tambah semua. Tapi akhirnya masa depan serah pada Allah. Jangan serah terus, berjuang habis-habis, buat yang terbaik. Setelah itu Allahumma salli ala Muhammad, mula dengan Tuhan, berakhir dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada semua di kalangan para pendengar yang berada pada waktu dan detik ini, kita mesti berjuang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meletakkan perasaan kita dengan sehabis-habis perasaan, agar kita menjadikan tempat ini, gabungan-gabungan ma'had tahfiz yang hadir pada waktu duha ini, anak-anaknya keluar dengan bangga, dengan yakin, dengan kuat semangat, dengan menjadi tokoh suatu hari nanti, dengan bangga dengan apa pelajaran yang dia buat. Dan dengan keadaan itu Allahumma shalli ala Muhammad, kerana kita betul-betul memerlukan orang-orang yang boleh memimpin agama Allah Subhanahu Wa Taala dan yang boleh untuk menjadi manusia yang berguna kepada umat dan masyarakat. Kita betul-betul memerlukan itu, dan kita perlu dapat ianya dengan kadar yang segera. Sebab kalau lewat, kita takuti kita tak mampu memberikan faedah ke atas dunia ni. Jadi selagi mana ada masa, berjuanglah berhabis-habisan, dan selagi mana ada ruang, berlawanlah berhabis-habisan. Sebab itu saya nak beritahu Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itulah yang Nabi buat. Nabi tak putus asa pun dengan rahmat Allah. Ada orang kata, Ustaz, macam mana Nabi punya perjuangan dia? Saya bagi tahu tuan-tuan, Nabi, adik-adik, Nabi berdakwah kat Mekah berapa tahun? Berapa lama Nabi berdakwah kat Mekah? Berapa? 10 ke 13? Dekat Madinah Nabi dakwah berapa lama? 10. Campur dua-dua berapa banyak? Campur dua-dua Allahumma salli ala Muhammad, dia akan jadi 23 tahun kurang lebih, betul? Dalam tempoh, dalam keadaan Allah ni sebenarnya dia boleh bagi je dekat Nabi Muhammad nak berjaya dalam dakwah cukup 2 tahun 3 bulan. Allah juga boleh bagi dekat Nabi Muhammad nak berjaya dalam dakwah cukup 23 hari. Tapi kenapa Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad nak berjaya dalam dakwah, Nabi sendiri mesti lalui 23 tahun? Sebab nak bagi tahu, nak berjuang untuk agama ni ditulus zaman, panjang masa dia, panjang waktu dia. Nak belajar panjang waktu dia, nak berjuang panjang waktu dia. Dia tak kita buat hari ni, besok umat selamat, dia tak macam tu.
Tapi kalau sementara kita buat tak boleh. Dia kena buat sampai waktu kita buat, yang lain kemenangan serahkan pada Allah. Sebab itu saya nak bagi tahu, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena letakkan jiwa kita kepada Allah, dan kita kena memastikan bahawa apabila kita yakin dan apabila kita letakkan perasaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu satu kekuatan untuk kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sekarang ini kita semua nak minta untuk dapat jumpa dengan Nabi Muhammad. Tahu qasidah kurniakanlah dapat melihat, tahu? Cuba kita ulang 3 kali sama-sama. Semua sekali, 1, 2, 3. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam walau sesaat kami terubat. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat. Rindu kami terubat. Kurniakanlah dapat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak beritahu bahawa kalau kita nak dapat jumpa Nabi, akhlaklah yang paling penting sekali untuk kita dapatkan. Orang boleh dapat ilmu, tapi orang tak boleh dapat akhlak semudah-mudah itu. Sebab akhlaklah saya nak bagi tahu di antara jalan orang itu sampai kepada Allah. Ada orang kata, Ustaz, akhlak ini dibuat-buat. Akhlak, tuan-tuan, kalau dia boleh dibuat-buat, tak perlu ada namanya ilmu akhlak. Kalau akhlak ni boleh berlakon-berlakon, tak perlu adanya ilmu tasawuf. Kalau akhlak ni boleh dibuat-buat, tak perlu adanya ilmu adab di sekolah-sekolah. Sebab tuan-tuan, ilmu adab ataupun ilmu akhlak itu menandakan orang tersebut berilmu. Saya nak beritahu, ada orang kata, orang ni dia je nampak baik tapi ilmu dia biasa-biasa. Oh, macam tu. Syekh-syekh ni dia nampak macam itu. Dia boleh cerita bab sirah para ulama kita ni. Saya beritahu para jemaah sekalian, sebenarnya tamsilan nak belajar, nak pilih guru, mesti pilih guru yang beradab dan berakhlak. Bahasanya tak keras. Sebab tidak menjadi golongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bahasanya keras. Siang ke malam hidup dia adalah melihat tentang kehidupan orang lain. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani sebut dalam kitab dia, dia nakal daripada kitab Al-Imam Al-Ghazali. Dia kata apa dia? Di antara tanda ilmu kamu bermanfaat adalah bertambahnya penglihatan kamu terhadap aib kamu sendiri. Bertambahnya penglihatanmu terhadap aib kamu sendiri. Jadi kalau kita belajar, bertambah penglihatan pada aib kita sendiri, bermaksud guru yang ajar kamu dan pendidikan yang kamu belajar itu betul dan cermat. Tetapi kalau guru yang kamu ajarkan, yang kamu dengarkan itu menjadikan bahawa lagi belajar, lagi banyak aib orang lain yang dia nampak, lagi belajar, lagi banyak buruk orang lain dia, itu buruknya, ini buruknya, nescaya ilmu itu belum manfaat untuk kamu. Itu dinakalkan dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kerana nakalan itu juga dipetik daripada nakalan Al-Imam Al-Ghazali, daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sebab itu kita kena faham bahawa Allahumma salli ala Muhammad. Kita ni Allahumma salli ala Muhammad nak bangunkan keluarga kita, bangunkan kehidupan kita dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kekuatan yang sangat dahsyat, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya nak bagi tahu,
apabila ada orang cakap, Ustaz, saya mimpi Nabi Muhammad. Ustaz, saya mimpi Nabi Muhammad. Ada orang tuan-tuan boleh cakap, ya, tapi tuan-tuan tak boleh kata dia menipu, kecuali kalau tuan-tuan tahu dia memang scammer ataupun money coin collector. Tapi kalau tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan tak boleh kata dia tipu. Man lam yazuk lam yadri. Siapa yang tak merasai, maka dia tak mengetahui. Maka sebab itu saya nak beritahu, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim, hadis nombor 6042, kata Nabi, wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling benar pertuturannya. Bila orang sebut tentang mimpi, mimpi itu diambil daripada orang-orang soleh yang benar pertuturannya. Kita tak ambil mimpi daripada orang yang memang jenis mulut jahat, yang jenis Allahumma salli ala Muhammad sentiasa su'uzon kepada orang Islam. Kalau dia mimpi 100 kali pun kita tak kisah. Tapi kita ambil mimpi daripada para ulama yang tahu sanad ilmu dia, yang kita tahu kekuatan dia, dan sabit pula apa Nabi kata. Nabi sebut pada kita, wa asdaqukum ru'ya, orang yang paling benar mimpinya, asdaqukum haditha, orang yang dia bercakap pun benar. Dia bercakap pun benar, benar pada manhaj dia, benar pada prinsip dia, betul akidah dia, tidak tajsimkan Tuhan, tidak tashbihkan Tuhan, tidak samakan Allah dengan makhluk, tidak pula kata Allah itu wujud di alam gaib. Apakah benda ni tuan-tuan? Ada pula dia kata Allah ini duduk di alam gaib. Astaghfirullah, Allah duduk di alam gaib. Betul ke tak betul adik-adik? Saya nak tanya, alam ni makhluk. Tak boleh kata sama ada Allah di dalam alam ataupun luar alam. Luar alam makhluk, dalam alam pun makhluk. Yang duduk di alam gaib siapa? Jin, syaitan, iblis. Adakah artinya Allah juga duduk di alam yang sama? Tak. Kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan, segala puji bagi Tuhan yang menguasai seluruh alam. Penguasaan Tuhan pada seluruh alam, dan Tuhan tidak perlu dan tidak berhajat kepada mana-mana alam. Meletakkan Tuhan dalam alam tak boleh, meletakkan Tuhan luar alam tak boleh, kerana Tuhan wujud bila makan. Tuhan itu wujud tidak bertempat. Bila kita kata Allahumma shalli ala Muhammad, Ustaz, Allah ni kat mana? Soalan itu tidak menjadikan entum lebih bertauhid kepada Allah. Kalaupun ada hadis berkaitan tentang soal itu, ianya menjadi penghuraian yang mesti ditakwilkan dengan baik. Sebab itu saya nak bagi tahu, kita kena faham, tatafakkaru bi khalqillah wa la tatafakkaru bi zatillah. Fikirlah tentang ciptaan Tuhan, tak perlulah kita fikir tentang zat Tuhan. Kerana kita tak boleh nampak Allah ni. Bila cakap pasal Allah, ada 4 benda saudara kena faham. Zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah. Cakap pasal Allah ni, 4 ni mesti kena faham elok-elok. Lepas tu dengan faham yang betul. Sebab itu pentingnya ilmu akli, supaya cara berfikir kepada Allah dengan cara yang betul. Bila dia tak ada ilmu akli yang betul, maka sebab itu dia kata tiba-tiba Allah wujud di alam gaib. Sebab dia tak belajar cara ilmu akli. Dia tak belajar. Pentingnya agama ni tuan-tuan, dia tak membodohkan akal. Agama ni dia mesti kaitkan 2 benda, dalil dengan akal. Kalau tiba-tiba satu waktu nak pakai nakli je, lepas tu bila ada orang guna dalil akal, dia kata, oh kita kena nakli. Tetapi dalam masa yang sama, akli dia tidak berfikir dengan cara betul para ulama berfikir. Sebab itu tuan-tuan, cuba tengok spek mata saya ni.
Spek mata saya ni murah lah, tak mahal. Guru ni dia adalah spek mata. Bagaimana saudara hantar kepada guru-guru yang mengajar, itulah spek mata anak tu cara melihat agama. Kalau salah guru, maka salahlah spek mata anak tu, maka dia akan salah selama-lamanya. Guru adalah kacamata buat anak murid dia. Jadi kalau dia dapat guru yang baik, guru yang mursyid, maka pada saat ketika itulah Allahumma salli ala Muhammad, dia akan dapat faedah. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu, agama mesti ada kekuatan yang jitu. Dan kita kena jelas tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang asma Allah, tentang af'al Allah. Itu tentang Allah. Tentang sunnah pula pecahannya pada 3 pecahan. Sunnah pecah pada 3 pecahan. Sunnah kauliyah, ungkapan-ungkapan. Jumpa kawan, jumpa orang lebih tua, bagi salam, Assalamualaikum. Ini jumpa member, WhatsApp guys, menu apa kita nak masak hari ni, contoh. Jumpa member, Mat apa khabar? Lama tak jumpa, ingat dah mampus. Belum baru jumpa dah kata mampus dah. Yang bagusnya orang perempuan. Orang perempuan kalau jumpa kawan dia, ya Allah, Mat, padahal baru tak jumpa 2 minit, dia salam cium laga pipi, make up member melekat kat make up member yang lain. Saving lah. Nabi kauliyahnya begitu. Nabi jumpa orang bagi salam. Nabi doa. Nabi wirid, Nabi zikir, Allahumma salli ala Muhammad. Sunnah yang kedua, sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Apa yang Nabi selalu buat? Nabi suka senyum. Jumpa orang senyum. Adik-adik, jumpa kawan-kawan senyum. Tapi jangan pula balik ni dengan tiang masjid kau senyum. Menangis ustaz kau nanti. Ni Ustaz Fuad lah ni suruh senyum. Dengan tiang masjid dia senyum. Apa lagi contoh fi'liyah Nabi? Nabi ziarah kubur. Bila waktu Nabi ziarah kubur? Sunnah Nabi ziarah kubur pada waktu malam. Ketika mana Nabi balik daripada dakwah, Nabi nak balik ke rumah Aisyah, Nabi akan lalu di perkuburan Baqi'. Nabi akan ziarah sekejap, Nabi bagi salam, pun kemudian Nabi masuk ke dalam rumah dia. Dekat Malaysia ni, kalau tuan-tuan pergi ziarah kubur waktu malam, orang cakap apa? Kuburiyun, gitu lah. Kuburiyun, Capaliyun, semua dia yun ke belakang tuan-tuan. Padahal dia serabutiyun. Tahu serabutiyun? Bercampur-campur. Jadi sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, pergilah. Cumanya kalau entum pergi dengan tarikat entum janganlah buat gambar, janganlah buat video. Orang tak faham agama macam entum faham. Orang tak faham agama macam entum faham. Ini bila entum buat zikir. Contoh entum zikir. Hu. Entum zikir. Lepas tu entum buat video. Orang tak faham. Yang jahil-jahil ni pula ada dua jenis. Allahumma salli ala Muhammad. Yang jahil murakkab ini dia lah sesat. Dia sesatkan orang lain pula. Yang kata boleh zikir hu ni siapa? Imam Junaid Al-Baghdadi. Dia kata ada faedah. Tiba-tiba ada orang yang baru je keluar, kononnya gelaran doktor, dia kata, oh sebut nama Allah tak ada faedah. Kamu siapa? Yang sebut ada faedah adalah para a'immah. Sebab itu kita kena berhati-hati sekarang ni. Dan kena faham dalam keadaan yang jitu Allahumma salli ala Muhammad, bahawa kita akan tetap kekal sebut nama Allah. Bila zikir yang paling afdal la ilaha illallah, dia ada nafi, dia ada isbat. Dia ada nafi, dia ada isbat. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu zikir yang kedua baik adalah Allah. Dia menafikan Allahumma salli ala Muhammad kalaupun dia tak ada isbat. Lepas tu zikir yang ketiga pula, dia boleh pergi kepada zikir hu. Contoh, kul huwallahu ahad. Hu ni tuan-tuan contoh
Dalam bahasa orang putih, dia tulis He is Allah. Dia tetap menggunakan kata ganti nama He is Allah. Walaupun Allah tu bukan muzakkar. Walaupun Allah bukan man, bukan lelaki. Dah bercampur-campur pula bahasa Arab dengan bahasa Inggeris. Dia kata He is Allah. Betul. He. Kalau perempuan guna apa? She. Kalau yang shemale tu macam mana? Perempuan pun tidak, lelaki pun tidak. Tapi kalau kita kata He is Allah, the most gracious, the most gracious, yang mana Tuhan ini Allahumma salli ala Muhammad, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Rahmah kepada kita, the most merciful, yang sangat penyayang kepada kita. Maka sebab itu saya nak beritahu, kita guna perkataan He. Jadi sekarang ini dalam waktu yang tuntas, kita kena faham bahawa sambut Maulid Nabi bagus, kita kena gerakkan. Kena belajar ilmu fardu ain, akidah, syariah, tasawuf ataupun akhlak. Juga kena belajar ilmu Allahumma salli ala Muhammad mantik sebuah sikit. Juga kena ada sedikit Allahumma salli ala Muhammad ilmu bahas, supaya Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada waktu ini mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Dan kita bermohon dengan doa yang diajarkan oleh almarhum Tuan Guru Dr. Harundin, dan doa nak jumpa Nabi. Allahumma arini wajha nabiyika wa habibika Muhammadin fi manami. Doa supaya dapat jumpa Nabi dalam tidur. Allahumma arini wajha nabiyika wa habibika Muhammadin fi manami. Ya Allah, perlihatkanlah kepada aku wajah nabimu, kekasihmu Muhammad dalam tidurku, dalam mimpiku, ya Allah. Siapa yang dapat jumpa Nabi Muhammad ni hebat, tuan. InsyaAllah mudah-mudahan dapat syurga. Jadi istiqomah. Jangan hanya semangat waktu mula-mula masuk nak hafal Quran. Pertengahan tengah hafal kena semangat. Hujung kena semangat. Bila rasa tak kuat nak hafal, sebut perkataan buat sebab Allah. Buat sebab Allah. Saya bagi tahu, apa pun derita dalam hidup, yang jadikan kita kuat bila kita sebut 3 perkataan ni, yang dia hantar signal pada otak. Kenapa kau buat? Sebab aku buat sebab Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian. Ustaz nak kena pergi ke Hotel Hilton, ada pula pertemuan yang lain insya-Allah. Saya tuan-tuan baru datang daripada Melaka. Program ikramat pula di Subang. 12.30 saya kena ada kat Hilton. Saya memang sibuk tuan-tuan sebab saya cadang PRU ke-16, saya nak bersaing tuan-tuan sekalian. Insya-Allah saya target nak jadi esko agama. Tak jadi esko agama, saya nak jadi menteri agama. Tak jadi menteri agama tuan-tuan, saya nak jadi Perdana Menteri tuan-tuan sekalian. InsyaAllah. Tuan-tuan sokong tak kalau saya jadi Perdana Menteri? Yang cakap sokong yang belum boleh mengundi masalah. Yang dah boleh mengundi semua dah ada parti masing-masing, itulah masalah tu. Jadi sokong tak sokong ni? Tengok fikir balik, nampak? Itu tak jazam tu. Kena jazam. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua. Kita tutup dengan selawat Imam Syafi'i. Nanti pengurusi akan habis. Kita tutup dengan selawat Imam Syafi'i sebelum saya serahkan kepada pengurusi. Dan juga doa bersama-sama insya-Allah. Sama-sama kita berselawat selawat Imam Syafi'i. Allahumma salli afdala salati ala as'adil makhluqah Dina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ثبت عقيدتنا بالعقيدة أهل السنة والجماعة. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك يا الله. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك يا الله. واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Terima kasih banyak daripada Al-Fadhil Ustaz Fuad. Moga-moga pelajar-pelajar yang dirahmati Allah SWT banyak yang boleh kita ambil pelajaran dan boleh kita beramal dengan apa yang diajarkan oleh Al-Fadhil Ustaz yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi. Jadi insya-Allah kita doakanlah hajatnya Al-Fadhil Ustaz kita ni, kan? Tak lama lagi mungkin dapat datuk ke, dapat Tan Sri ke. Moga-moga terkabul insya-Allah. Moga-moga sentiasa nanti berkhidmat untuk masyarakat. Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah SWT, teruskan untuk semangat belajar. Jangan berhenti sekadar habis di madrasah, habis jadi tahfiz, selesai belajar kita. Tak. Teruskan belajar, teruskan menuntut ilmu, sampaikan kepada masyarakat. Itulah kerja baginda Nabi Rasulullah SAW. Apapun keputusan, bagaimanapun keadaan, kita serah pada Allah. Yang penting kita terus berusaha, terus bersemangat dalam menjalankan amanah kita insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita menjemput Ustaz Fathullah diiringi Tuan Mudir Ustaz Hafizi untuk menyampaikan sedikit cendera hati kepada Ustaz. Kameraman kita ni. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Fathullah dan Ustaz Hafizi. Kita minta 5 minit dulu ucapan daripada Al-Fadhil Ustaz Hafizi selaku Tuan Mudir Akademi Tahfiz Masjid Lapangan Terbang Subang. 5 minit supaya sedikit kalam ataupun ucapan terima kasih yang bakal disampaikan. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Saya nak test sikitlah. Siapa nak duduk dengan Nabi? Qulu Allahu Akbar. Test tak pun da'i juga, tapi da'i tak jadi lah. Tapi insyaAllah tuan-tuan, adik-adik bakal jadi da'i untuk gerakkan dakwah untuk agama kita, untuk junjungan Nabi SAW. Jadi Alhamdulillah Ustaz ambil kesempatan ini, saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Da'i Fuad dan juga kepada tuan-tuan mudir asatizah daripada Madrasah Al-Bayan School of Quran dan Hadis, Ustaz Bilal dan juga asatizah yang lain, daripada Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Hijrah Dara Damansara, Ustaz Siddiq dan juga Ustaz Omar, terima kasih. Dan juga daripada Madrasah Nur Tarim di Tahfidzul Quran yang datang jauh daripada Tanjung Karang. Jadi jazakallah khair kepada Ustaz Fahim dan juga sahabat-sahabat dan juga anak-anak pelajar, dan termasuk juga ibu ayah, ayahanda, ibunda yang datang daripada rumah untuk bersama-sama kita pada pagi ini imarahkan kita punya program, dan juga jemaah-jemaah yang dikasihi Allah Ta'ala. Tak lupa juga kepada semua AJK yang belakang tabir, yang mana duduk di dapur daripada tadi menyiapkan makanan dan sebagainya, komando-komando kita, Pak Su, Cik Minhad, dan nama-nama yang mungkin saya tak cukup ruang untuk sebut pada hari ini. Jadi terima kasih banyak diucapkan atas penghargaan ini. Mudah-mudahan kita dapat imarahkan lagi masjid. Sebenarnya program macam ini kita buat tujuannya adalah untuk kita sama-sama berkumpul untuk memberi satu kezahiran kita kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab jarang tahun-tahun sebelum ni kita tak pernah ada. Tahun ni alhamdulillah kita dapat kumpul madrasah-madrasah yang berada di sekitar Petaling dan Shah Alam, dan ada yang daripada jauh, daripada Tanjung Karang, kita dapat kumpul. Dan mudah-mudahan tahun hadapan kita dapat besarkan lagi majlis-majlis seperti ini. Mudah-mudahan insya-Allah lebih ramai madrasah anak-anak tahfiz
dan jemaah-jemaah di luar sana, sebab masjid ni dia tak ada korea. Masjid ni tak ada korea, jadi kita nak buat program, kita panggil mana-mana yang terdekat, dan mudah-mudahan dengan asbab kita di sini, dengan juga asbab keberkatan Rasulullah SAW, kita dapat hidupkan masjid, kita dapat hidupkan agama kita. Wallahu alam. Sampai di situ saja saya undur diri. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.